Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Kimi Abdullah. Alright, bersama saya adalah Cik D, PR untuk Media Trio Ventures, dan kita ada seorang usahawan, alright, bernama Puan Zara Shima. Okay, so sebelum tu, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan macam anda hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu jenis servis atau satu jenis produk sahaja. So, saya nak mempersilakan Puan Zara Shima untuk perkenalkan diri dan bisnes anda dahulu. Silakan Puan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zara Shima. Saya buat bisnes spa dan confinement care. Masuk ni dah 6 tahun ni. Kalau masuk ni dah 6 tahun lah. Tapi sebab PKP ni kan dia jadi macam memang terganggu lah bisnes tu. Okay. So Puan Zara buat bisnes spa dan confinement. Alright, confinement ni maksudnya pantang lah, betul? Betul. Servis pantang and so on. Puan Zara Shima, lokasi Puan di mana? Teluk Intan Perak. Teluk Intan Perak. Okay. So untuk pengetahuan Puan Zara Shima, okay, audiens yang menonton YouTube channel Kimi Abdullah, ini adalah sesi premium consultation. Ini adalah program premium secara one to one, tetapi percuma untuk 30 minit sahaja. So normally dalam masa 30 minit ni Puan akan dibantu oleh saya secara detail. Bila masuk secara detail, kita jawab soalan you, tetapi sebab nak detail dan penuh dengan jawapan dan juga strategi, normally boleh upfront 2 soalan. Kalau ada rezeki lebih, kita akan jawab lebih. So, boleh saya tahu soalan Puan Zara Shima dahulu? Silakan. Masa saya cakap dengan Tuan, saya punya macam down. So, saya punya online marketing tu memang saya rasa saya memang tak buat. Dan bila down tu saya tak tahu nak start daripada mana. So saya nak tanya Tuan, apa saja saya waktu PKP ni, apa yang saya boleh buat online marketing? Okey. Boleh saya jawab soalan Puan? Boleh. Okey, Puan dah ready ke buku nota? Dah. Okay, fantastic. Macam ni lah, bagus. Soalan selalu ready. Okay, so macam mana you nak survive, especially pada sales you waktu MCO, waktu PKP, betul? Alright. So, Puan Zara buat spa. You ada kedai? Ada. Ada kedai tapi tak boleh buka, betul? Alright. Betul. Servis confinement, datang ke rumah pun tak boleh buat. Alright? Betul. Sekarang ni dua-dua sangkut. So, pengalaman you berapa? I believe lebih daripada 6 tahun kan Puan? Lebih tahun you tak boleh nak serve, you tak boleh nak apply, you tak boleh nak work out untuk dapatkan income. Alright? So, bila benda ni berlaku, apa yang you buat sekarang? Saya nak tanya dulu. Dua-dua ni tak boleh buat. So, apa yang you buat untuk survive? Buat bisnes baru, jual produk. Saya start dengan jadi dropship untuk tudung dan juga produk pantang lah, sebab tak boleh nak datang ke rumah customer, so saya jual produk. Tapi sebab tak ada pengalaman nak jual produk tu, tak tahu nak start daripada mana. Itu yang saya terus sangkut. Okay, so untuk usahawan-usahawan yang buat bisnes spa dan basically confinement sama macam Puan Zara Shima, please listen to this. Bila bisnes you memang sangkut dan you tahu macam mana you pergi pun tak boleh bergerak, kecuali you macam contohlah, ada setengah-setengah kes klien merayu, tolonglah saya memang sakit sangat badan ni, boleh tak saya nak you urut satu badan. Regular customer Puan Zara call dan dia willing dan dia okay untuk you datang dan rezeki pada you. Alright? Tapi for sure lah saya siap. Kita tak nak cerita benda tu. Kita nak cerita macam mana you boleh buat secara full throttle. Macam mana you boleh buat secara 100%. Macam mana you boleh buat secara sah, secara legal, secara terang-terangan. Contoh, business you, spa dan confinement sangkut. It's happened to me. Tapi I tak buat spa. I buat construction. I buat kilang besi. I ada aircon business. Bila benda ni jadi, pada bulan 3 tahun lepas, kerajaan decided untuk full MCO. Total lockdown. And waktu tu, I serabut sama macam you, Puan Zara, dan sama macam usahawan lain. Cumanya, I fikir balik, sampai bila kau nak down? I cakap kat diri I balik. I talk to myself, sampai bila kau nak down? Sampai bila kau nak pening kepala? Sampai bila kau nak
nak susah hati. Benda memang tak boleh, tak boleh. Apa benda baru yang you boleh buat? Me myself, I tukar bidang 360. I tukar daripada seorang arkitek, kita ada company construction dan kita dalam construction industry, alright? Semua business down, semua business hold. Kita ada aircon, kilang besi, construction, arkitek, properties. Semua tak boleh menghasilkan duit. In fact, bila I jumpa my coach, I pun ada coach, I pun ada mentor. Kimi, you now adalah financial bleeding. Duit masuk tak ada tapi duit keluar banyak. Duit keluar walaupun sikit tetap ada duit keluar. So, you nak kena buat apa ni? Tuan-tuan, I pun tak tahu nak buat apa. I jumpa banyak mentor. No. Yang ini shutdown, yang ini hold, yang ini let go, let go, let go, let go. Let go tu maksudnya tutup bisnes, let go. Alright? I macam, seriously? 2 bulan I ambil masa untuk digest benda tu. Untuk filter lagi, filter. But then, I fikir balik. Bodohnya Kimi. Kita tahu tak kenapa I cakap macam tu? Sebab, I dah lah minta advice orang. Orang advice. Dan I minta advice daripada orang yang lagi power daripada I. Mentor yang lagi solid, yang lagi worldwide. Dan advice ni dia pun dah pernah buat dulu. 2 kali ekonomi meleset kat Malaysia. Dia dah pernah buat. Dia dah experience benda tu. I tak pernah buat dan I masih memikirkan tentang suggestion dia. Saya cakap bodohnya kau ni Kimi. So I buat walaupun tak nak, walaupun susah hati, walaupun tak suka, I buat. But then selepas I buat, positive income, alright, rupanya bila I let go, shutdown, hold, let go and so on, property I banyak I let go. Kilang I terpaksa let go. Kita ada office terpaksa let go. Kita ada rumah terpaksa let go. Alright, sebab dia dah menjadi liabilities. Duit keluar, bukan duit masuk. Dia tak jadi aset dah. So bila I let go, ada duit positif lah daripada kat sini sikit. At least sebulan I terpaksa keluar berbelas ribu. Bila I let go ikut suggestion macam my mentor bagi, I dapat dalam 1,000 lebih, 1,300 ke 1,500 income. I dah tak pening, I dah tak serabut. Dan bila kepala you dah tenang, kepala you dah lapang, mula idea yang best masuk. Sebab you dah okay kat sini dan you dah okay dekat sini. Perasaan ni pun dah comfortably calm. Alright, you dah tenang. So, untuk Puan Zarashima, it's happened to you now. I believe it's happened to me as well tahun lepas. Cuma beza I dengan you, I bertindak ikut apa yang mentor suggest. So, mungkin you dah terfikir tapi you tak buat decision. For me, you tak perlu jadi macam I. Kalau you nak let go, you let go, but what's next? You boleh fikir benda tu. Atau, you boleh tambah baik business spa dan confinement you. Service itu adalah confinement. Spa itu adalah service. Service ni adalah you menguruskan bisnes tersebut. Alright? You boleh jadi yang kedua. Kedua adalah consultant. Alright? You berpengalaman. I tak tahu, you ada certificate. I believe you ada certificate kan Puan? You join training itu, you join training ni. I believe I pernah nampak dekat Facebook you. Kita dah berkawan kat Facebook dah quite long. So, I nampak you pergi training ni. Alright? So, you expert. Alright? Dan you boleh bagi consultation. I pernah tengok doktor, because I do manage general practitioner. Kita manage doktor. Doktor pun tak boleh survive. Sama macam you. Cuma you doktor untuk spa, doktor untuk confinement. Mereka adalah doktor untuk kesihatan, kesakitan and so on. General practitioner. Doktor untuk pergigian. Doktor untuk and so on lah. Okay? Bezanya, servis you guys sama. Cuma macam mana doktor ni boleh survive. I tengok beberapa doktor dekat Sunway, dia buat cara macam tu tau. Mungkin Puan Zarashima boleh try. Consultation service. Alright? Itu service. Itu lagi consultation. Alright? Consultation macam ni. Dia bagi khidmat nasihat. Khidmat nasihat ni adalah berbayar. Doktor, okay, this is modus operandi. Alright? Modus operandi untuk seorang doktor. Macam mana revenue stream masuk untuk doktor? Pertama, dia ada klinik. So, klinik ni macam mana dia dapat duit melalui satu klinik. Jumpa doktor dah charge RM20 atau RM30. Jangka masa bergantung pada keadaan. Kemudian, you beli ubat dekat klinik, dia dah charge commission. Alright?
Dia buat apa lagi? Okey, lagi 2 hari datang balik dia charge pada follow up. Alright. Kemudian, yang ini kita kena bagi nebulizer sekejap. Kita kena bagi gas, oksigen. Gas itu saja dah additional service. So, duit masuk menggunakan begitu. Sumber-sumber macam tu, aliran macam tu. So, pada Puan Zara Shima, Puan Zara boleh bagi khidmat nasihat. Khidmat nasihat macam mana? Khidmat nasihat, you open dekat social media you, kita bagi khidmat nasihat untuk ibu-ibu yang berpantang sendirian. Ibu-ibu yang berpantang secara independently. You bagi khidmat nasihat. Kita bagi khidmat nasihat selama mana you pantang. Contohlah, orang pantang biasa berapa lama, Puan Zara? 3 minggu? 44 hari. Sebulan lebih lah. Okey, minta maaf Puan Zara, saya tak pernah berpantang. Right. So, selama 44 hari. 44 hari, you sediakan service consultation. Maksudnya, I charge untuk ibu mengandung khidmat consultancy. Alright? Sekali pantang 44 hari kita charge RM200. Selama 44 hari, Puan boleh telefon saya anytime. Saya boleh bantu Puan anytime melalui phone call atau melalui video call. Puan Zara, saya tak tahulah macam mana nak pakai bekung ni. So, okey, tak apa, buka live saya akan ajar. So, benda tu semua dah cover dalam masa 44 hari. I don't know, kalau you nak charge 200, 300.5, 500 bergantung kepada strategi you. You boleh guna pakai consultation. Alright? I punya modus operandi sekarang sebagai business consultant. I dah buat servis. I masuk dalam syarikat orang, I buat business management. Servis untuk business management sekali buat RM6,000 sebulan. Alright? Tapi kita buat consultation. Kalau consultation kita charge per hour. 1 jam, I bagi khidmat nasihat untuk you dan business you berharga RM350. Alright? I buat freemium consultation. Freemium consultation ni sesi sekarang, you dengan I. Ini adalah freemium, tapi setengah jam je lah. Alright? I buat apa lagi? Kita buat educational. Training, coaching, mentoring. Lagi kita buat apa? Ada banyak various idea dan juga business stream yang membuatkan duit masuk ke dalam syarikat I. So, untuk business mobile spa atau confinement, cara lain outlet you tak boleh buat. Sangkut, you dah tak boleh buat servis. You jangan fikir duit you masuk hanya melalui servis. Fikir perspektif yang berbeza. You boleh bagi khidmat nasihat. Dan Puan Zara, you adalah expert yang berpengalaman. Expert maksudnya you memang certified dan you berpengalaman. Alright? Macam mana nak cakap you power, you upfront. Berapa ribu klien, berapa ribu ibu mengandung dah you bantu. Baru orang akan nampak you expert. Itu yang kita namakan brand. You kena highlight you punya brand supaya bukan you je declare you expert. Orang lain yang nampak, yang dengar pun declare diri you expert. Boleh Puan Zara? That is your first task. Kena highlight you punya brand. Kena find out apa brand you dan highlight brand you. Dan benda ni yang you kena ulang-ulang buat marketing. Okay. Untuk apa? Kenapa you buat marketing untuk brand you? Adalah untuk you offer, saya Puan Zara Shima, saya buat khidmat konsultansi untuk ibu berpantang. Selama 44 hari, berharga RM250. Alright? Kerja you dengan telefon saja. Ya Puan, apa yang saya boleh bantu? Itulah saya baru pantang tapi saya tercekik tulang lah, macam mana saya nak buat? Sebab dalam pantang you layan semua. Okey, saya pantang ni saya tak tahu lah nak masak menu apa. Ada tak menu western yang saya boleh makan waktu pantang? I believe ramai orang nak tahu kan? So itulah gunanya. Alright? Dia bukan bodoh-bodoh dia telefon you. Dia bukan free boleh tanya you. You sebagai expert, you charge consultation. Alright? So, nanti kita akan go through lah in detail macam mana nak buat. Dan apa lagi? Satu, consultation. Servis sangkut. Tapi you masih boleh buat consultation. Apa lagi you boleh buat? You boleh jual produk. It's basically bukan produk you. Jangan risau, you tak perlu jadi product founder. Tapi, you tengok mana produk yang berkualiti untuk you jadi reseller atau distributor. Contohlah, you tengok ada satu company ni, Rich Glow, makanan sunnah. Alright, produk ni boleh makan untuk ibu mengandung. Ibu berpantang. So, you order bulk. You jual kepada klien you. Alright, you jual harga market. Tapi commission dapat daripada sana. Alright, sebab kenapa you jadi reseller? Sebab you ada database you.
Baru nama dia database is king. Database dia tak jadi king kalau you tak pandai guna pakai. So now you guna pakai database you. Puan baru berpantang kan? Tahun lepas puan dah habis pantang kan? Tahun ni puan pantang lagi tak? Kau tahu je aku tiap tahun aku mengandung, tiap tahun aku bersalin. Ya kenapa? Ni kau beli produk aku Jah contoh. Ni kau ada beli satu produk ni bagus untuk kau pantang. Dia boleh ratakan parut-parut, dia boleh sekatakan kulit and so on. Sebab you tahu kelebihan produk tu dan you utilize balik database you untuk jualkan produk orang tapi khas untuk mengandung, khas untuk pantang saja. Alright? Contoh produk makanan nasional, suplemen. Dia jual suplemen. Apa lagi? Krim buang angin. So ada satu krim ni Puan Rosalinda ke apa dah nama dia, tak silap main Facebook. Puan Rosalinda. So dia buat untuk, dia pun confinement. So dia pun buat spa tapi dia ada produk dia sendiri. Produk angin, keluarkan angin untuk ibu-ibu yang tengah berpantang. So you boleh jadi reseller to support business you, income you. You jual produk orang, basically my advice, produk ni jangan banyak sangat. Takut you chaos. Chaos ni maksudnya you kelang kabut, tak boleh nak fokus benda satu. Fokus you pada consultation. Tetapi side job you pada pada produk. Okey Puan, terima kasih banyak. Saya ada jual package hamper untuk orang berpantang. Hamper ni bernilai RM380. Dalam hamper tu ada suplemen, ada krim, ada macam sok bunduk tu untuk apa? Tekap apa? Benda tungku and ada few lah. You buat dalam satu hamper dan you jual kepada orang-orang yang tengah berbentang. Set ni lagi murah kat luar, sebab tu you kena beli. Dan set ni suggested by expert. Alright? So, dia akan repeat order pada bulan seterusnya so on. Sebab kenapa dia dah best? Sebab kenapa? You dah cover dengan consultation. Okay, dah pakai belum krim? Dia dah pukul berapa? Kenapa tak pakai lagi? You buat Zoom call. Ibu-ibu tengah pantang semua. Switch on, Zoom, sekejap. You buat sesi, ramai-ramai. Ada 50 orang mengandung. Semua bertepek macam Sami kat sini. Alright, semua dalam dia punya Zoom call. Alright, so okay. Hari ni kita nak buat macam mana nak sapu, nak ikat barut. Walaupun dah tahu you buat servis tu sebab orang akan puas hati. Alright, you buat ramai-ramai, sekali 50 orang. Kali ni yang tengah you consult untuk pantang. Alright, okay, tengah hari. Ini menu-menu yang terbaik. Dah masak belum? Bila cerita dah masak, ini boleh jadi add-on value. You buat masakan orang-orang berpantang. Alright? Puan Zara? Okay. Saya nak tanya, bila cakap buat servis, ini servis spa dan confinement tak boleh jalan. Tapi, kenapa nak kena buat servis lain? You dibenarkan untuk buat servis related dengan makanan. Alright? Dibenarkan dan boleh beroperasi 100%. Full throttle. Boleh berjaya dengan sukses. Tetapi macam mana? Ini ramai orang start. Bukan you yang masak. Ada orang-orang yang berpengalaman masakkan untuk klien you. Saya nak tanya, Puan Zara, klien you dekat mana selalunya? Puan Zara? Kawasan Teluk Intan juga. Kawasan Teluk Intan juga. Kawasan Teluk Intan banyak roadblock tak? Banyak. Okey. Tak ada. Okey. Kalau you nak masak, you boleh masakkan. Masak kuali besar. Contohlah ikan, biasa ikan apa yang biasa masakkan orang pantang? Ikan siakap. Ikan siakap. Kena pandai je, you kahwin pun belum. Shut up. Alright. So, contohlah ikan siakap. Alright. So, contohlah ikan siakap you masak kawah. Okey, dah buat packaging siap. Okey, call runner dalam move Grab, Uber and so on, kini hantar kat rumah puan ni, kat rumah puan ni, kat rumah puan ni. Itu add-on service yang you boleh buat. Tapi Cik Kimi, saya tak pandai lah nak masak, atau saya tak kuat lah nak masak, atau saya malas nak masak. It's okay. Alright, you open kepada makcik-makcik bawang yang ada extra bawang dan yang nak memasak. Kita nak offer service. So mereka masak dan kita tolong manage sahaja.
Alright? You adalah organizer, call Lala Move. Ambil kat rumah makcik ni, hantar kat rumah puan ni. Kau ambil kat rumah akak ni, hantar kat rumah tuan haji tu. Kau ambil kat sini, hantar kat sana. You just uruskan benda tu je. Payment, klien bagi pada you bagi pada tukang masak. That's it. Macam mana untung you? Untung you berpandukan commission dari project management, dari event management ini. You yang menguruskan bisnes tu. So, you ada charge you. Contohlah, masak siakap. Biasa harga berapa? Contohlah, seekor ikan saya tapak tangan harga dalam RM5.80. Contohlah, kita ambillah RM6. RM6, I akan charge 20% sebab menguruskan. Alright? So, menu pagi, menu sarapan, menu tengah hari, menu petang, menu malam. 4 menu berharga RM20. Kos. Orang tu charge, makcik tu charge RM20. Contoh. RM20, kita kira RM20 kali 20%. Kat situ you ambil upah RM4, you menguruskan. RM4 memanglah tak banyak untung. Janganlah buat untuk seorang. Buatlah untuk 30 orang at least. Kali 30. Kat situ saja you ada untung RM120 sehari. Alright? 44 hari pantang. At least kat situ you dapat RM5,280. Itu add-on service main job you adalah consultation. Okay. Puan Zara tolong tengok RM5,280. Tolong tengok dalam buku nota you. Right? Itu adalah untuk servis makanan. Okay. Kita ambil 250 untuk consultation confinement. Kali dengan 30 orang. Consultation saja gaji you sebulan RM7,500. Alright, itu belum kira produk. Ambillah satu produk, untung dia dalam RM25. Ada 3 produk. Alright, tolak kepada RM75, tolak kepada 30 orang. Dari produk saja you dapat RM2,250. Campur RM7,500, campur delivery tadi berapa? Servis makanan tadi? Berapa? Makanan. Ha. Untung kakak ke Yang tadi saya beritahu tadi, yang servis makanan. 5280 tadi? Sebelum tu lagi. You tak tengok Okey, tak silap saya dalam 2250. Puan Zara, nampak tak ni? Berapa? Okey. 12,000. 12,000 untuk khidmat nasihat, untuk jual produk orang dan untuk servis makanan. Untuk sebulan, untuk 30 orang yang mengandung, 50 orang yang berpantang. Alright, maksudnya 12,000 bahagi dengan 30 orang, satu orang you dapat RM400 keuntungan. Alright, contohlah bulan tu tak ramai pula yang pantang. Alright, ada 10 orang saja. Dapat RM4,000 sebulan, okey tak Puan Zara? Okey. Alright, RM4,000 sebulan waktu MCO pernah dapat tak? Tak pernah. Try dulu. Itu baru 10 orang. Average klien ni sebulan berapa ramai Puan? Sebulan average dalam 50 orang je sebab saya sehari 2 orang je. Sebelah pagi seorang, sebelah petang seorang. Sebulan? So memang tak ada ambil dalam sebulan biasa kalau limit bukan campur pantang, biasanya dalam 50 hingga 60 orang macam tu. Alright. So, ramai tak? Saya nak tanya ramai tak? Orang tu dulu. Kenapa 50 ke 60? Ramai jugalah. You tak boleh dapat more than 4,000 per month. Apa yang saya beritahu pada Puan, ini belum business strategi Apa yang saya beritahu pada Puan adalah business blueprint. Macam mana perancangan bisnes you. Ini baru business master plan. Dia belum detail plan. Dia belum masuk lagi strategi. Macam mana nak execute. Macam mana contingency plan. Macam mana alternative plan. Macam mana exit plan. Tak masuk lagi. Right? Kalau you dengar my suggestion ni, you rasa 12,000 sebulan okey tak? Okey. Saya rasa kalau Sangat. sebulan dah tak masam macam tu dah betul. Okay? Alright? Betul-betul. Dia je masam macam tu sebab kurang 4,000. Cuba senyum dahulu, baru dapat 4,000. Cuba ketawa, baru dapat 12,000. Ketawa macam mana? Baru dapat 12,000.
Okay, Puan Zara, tak payah risau. You punya risau ni sepatutnya tahun lepas, bukan tahun ni. Tahun ni sepatutnya you dah survive. Mungkin you terlampau risau sampai tak ada ruang untuk you fikir solution. Sampai tak ada ruang untuk you senyum. Sampai tak ada ruang untuk you happy. Dapat duit extra. Alright? So you kena selesaikan apa yang you serabut sepatutnya tahun lepas, bukan tahun ni. Okay? Tak boleh jalan. So what? Dulu, you buat confinement ke? Waktu sekolah, you dah buat urut pantang ke? Tak. Tak. Untuk jadi benda tu. Alright? You belajar untuk jadi expert dalam confinement. You belajar untuk jadi expert dalam body spa. Medical spa and so on. Alright? You belajar. You belajar bermula dari awareness. You nampak seronok, you nampak best, you nampak duit, you nampak happy. Dan you buat. Sekarang, boleh je kalau you nak buat benda baru, tapi you tak nampak lagi happiness. Macam mana you nak nampak happiness kalau kepala kita sibuk risau, sibuk serabut, sibuk fikir masalah. Alright? Kalau ada masalah, ambil buku nota, tulis satu-satu masalah you. You akan nampak masalah you banyak muka surat. Macam mana you tak serabut sebab masalah you dekat 5 muka surat, 8 muka surat, 20 muka surat. Masalah untuk diselesaikan, bukan difikirkan. Yang nak fikir adalah solusi. Solution, bukan masalah. Okay? Alright. So, sekarang dah boleh senyum belum? Boleh sikit. Okay? So, ingat database is king. Ada tak database, Puan? Ada. Ada. Cuba call balik. Puan, tahun ni mengandung tak? Oh tak. Okay, thank you. Call lagi. Puan, ini mengandung tak? Mengandung. Okay, save number. Mana yang mengandung ni you susun. Bulan berapa mengandung? Bulan 8. Okay, lagi sebulan. Cantik. Bulan berapa mengandung? Esok mengandung. Lagi cantik. Bulan berapa mengandung? 10. Alright. So, call lagi. Bulan berapa mengandung? Saya dah mengandung bulan 2. InsyaAllah bulan 3 tahun depan mengandung balik. Oh, dia dah ada plan dah. Ini lagi bagus. Alright. So, you call mereka. Alright. Kita buat call. Kita buat call secara rampang. Just update balik. Alright. Kenapa? Sebab you nak dapat appointment untuk confinement. At least, you boleh tengok dekat planner you. Okay, bulan 8 kita dapat 3 orang. Bulan 7 kita dapat 5 orang. Okey, bulan 8 ni kurang. Macam mana ya? Okey, bulan 8. Buat lagi sekali call. Alright, call rambang. Call ni call jagung lah, panggilan jagung. Tapi call ni maksudnya panggilan rambang. You buat call. Alright. Kak Zara, saya dah lama lah tak nak urut Kak Zara, nak call saya lupa je. Boleh je. Tapi sekarang ni tak boleh. Andai kata kalau kau nak sangat, boleh je akak datang rumah kau, contoh. Tapi kalau boleh, kau panggil lah mak kau ke, kau panggil lah kakak kau ke, kau panggil lah kau punya besan ke, panggil lah kau punya ipar ke. Aku datang, aku urut sekali 5 orang. Boleh je buat macam tu. Cuma you nak atau tak je. 5 orang macam berat, macam penat. Yes, memang penat. Memang tak larat. Tapi kalau rezeki tu hari tu untuk seminggu, you better do. Zaman sekarang tak ada option. Kalau itu rezeki, you just ambil dulu. You boleh tanya Di tahu macam mana I punya training. Sometimes tak pernah I miss. I duduk kat kerusi yang sama daripada pagi, lepas subuh, sampai tengah malam. Tak ada option. Kalau itu yang I nak duit masuk kat situ. You know? Zaman sekarang you tak boleh pilih dulu. Zaman sekarang you kena execute dulu. Right? Bila you nak pilih? Bila ekonomi dah stabil, waktu tu you baru boleh pilih. Waktu ekonomi dah stabil, orang baru macam, Alhamdulillah, COVID free. But then, tengok balik, it's not free at all. Orang baru nak, apa yang aku boleh kerja apa yang aku boleh buat. Diorang baru nak fine tune whereby you dah lari, you dah pecut, you dah meroket. Cuma, you takkan dapat benda tu kalau sekarang you tak sedar. Kalau you tak bangun, kalau you tak let go masalah you dalam buku nota dan selesaikan, atau you tak execute idea yang saya bagi pada you. Boleh Puan Zara?
Alright. So, from my suggestion, apa yang you dapat? Sebab sebelum ni tak ada pernah terfikir nak jadi consultation tu biasanya. Kalau customer tanya tu, okay, consultation adalah free. Tak pernah charge. Even kalau macam tangan tak ada buat apa tu rasa macam boring tu memang okay, siapa nak tanya boleh, consultation adalah free. Tak pernah terfikir untuk charge. Ni baru first time dengar lah untuk charge. Apa, jangan risau Puan Zara. Nak tahu tak berapa lama saya buat free consultation? Saya buat 7 tahun free, tak pernah charge. Saya datang tempat orang, saya tak charge. 7 tahun saya buat. Alright? Sampai ada orang ketuk. Oi, Kimi. Sama lah, saya pun tak pernah. Sampai orang tegur, oi Kimi, sampai bila nak free? Kau tahu tak benda ni boleh buat duit? Saya macam, tahu. Dah tahu kenapa tak buat? Tak confident lah. Sampai bila nak confident kalau tak mula buat? Sampai tak tahulah nak buat macam ni. Sampai bila you nak tahu kalau you tak mula melangkah? Okay, Puan Zara, you tahu tak apa makanan favourite you sekarang? Apa dia tak dengar? You tahu tak apa makanan favourite you sekarang? Tak. Seriously? Puan Zara, apa sebenarnya? Makan je apa yang ada. Aduh. Okay, apa favourite food you? Yang you paling suka lah. Kelapa sawit? Apa tu? Apa makanan favourite you? Laksa. Laksa. Okay, laksa tu favourite food sejak bila? Rasanya daripada kecil lah suka juga. Dari kecil. Okay, apa favourite food sekarang? Selain laksa. You pernah makan lasagna? Pernah? Sedap tak? Sedap. Sedap. You tak tahu sedap kalau you tak cuba. Betul? Betul. Lu nak makan, apa benda ni? Kenapa dia macam ni? Sebab kita dah biasa makan nasi. Nasi dengan ikan, nasi dengan budu, nasi dengan makanan biasa. Tapi lasagna, apa benda ni? Kenapa ada macam warna putih-putih ni? Oh, ni ke cheese. Kenapa ada warna merah-merah ni? Oh, ni ke dia punya sauce. We never know. Sampai kita rasa, mak ai sedapnya. Sama macam consultation. You takkan tahu bestnya bisnes tu, beruntungnya bisnes tu, you boleh fokus bisnes tu selagi you tak cuba. You kena cuba dulu. Baru you tahu, among dalam banyak-banyak bidang kerja yang aku pernah buat, ini yang paling best. Sebab you dah rasa satu-satu. Okay? Alright. So, you nak tahu macam mana nak buat consultation secara detail untuk berbayar? Tahu? Tahu? Dah tahu dah? Dah tahu lah. Tahu dah? Alright. Kalau dah tahu, that's great. So, you boleh execute. Okay? Okay. Tapi basic je lah tahu. You kena tahu secara detail supaya klien puas hati dan you dapat hasil daripada klien yang puas hati ni. Right? Dia kena ada structure, dia kena ada plans, dia kena ada strategi, dia kena ada values supaya orang yang bayar consultation service ni puas hati sangat. But untuk pengetahuan you dan untuk peringatan kepada you, Puan Zara Shima, harga tidak main peranan. Kalau you letak harga sebagai peranan utama, sampai bila bisnes you tak laku? Yang menjadikan bisnes you laku bukan harga. Yang jadi bisnes you laku sebab apa value yang you boleh bagi. Alright? Apa kelebihan pakai consultation confinement you? Alright? Apa bestnya pakai service consultation you? Apa beruntungnya dapat khidmat nasihat daripada Puan Zara Shima? You kena fikir dulu benda tu sebelum you fikir harga. Alright? Okay. Puan Zara boleh senyum tak? Alright? Jadi you ni mudah serabut tau. Alright? You jangan, I know you jenis orang yang fikir so deep. Dalam sangat fikir. Kalau you fikir dalam sangat boleh, tak masalah. Tapi lagi dalam you fikir, lagi takut you nak bertindak. Lagi dalam you fikir, you akan nampak lagi susah you nak bertindak sebenarnya. Setuju? Setuju. You fikir dalam sangat kan? Betul. Baru cakap ni macam
Nampak tu dalam sangat. Alright, Puan Zarashima, this is an idea. You boleh fikir secara dalam selepas you bergerak. Contoh, you takkan tahu berapa langkah untuk servis consultation ni. You buat satu langkah, fikir dalam. Buat satu langkah, fikir dalam. Buat satu langkah, fikir dalam lagi. Baru you nampak, bila you tengok balik, oh, baru tahu macam mana nak buat. Alright? Jangan fikir dalam-dalam, end up you tak buat. Alright? Alright. Langkah fikir, langkah fikir, langkah fikir. Dan bila you melangkah, mungkin salah. It's okay, just teruskan melangkah. Salah lagi, it's okay, terus lagi langkah. Sebab dalam bisnes, memang you akan jumpa benda yang tak betul, benda yang salah, benda yang tak best. Lagi banyak you jumpa benda yang salah, lagi cepat you jumpa benda yang betul. Ni salah, ni salah, ni salah. Oh, ni betul, ni salah, ni salah, ni salah. Okay, aku dah tahu dah kat mana yang betul. But then, you kena go through semua dulu. Sama macam makanan. You kena try banyak makanan dan you okay decide. Berpandukan 10 makanan ni, yang ni lagi sedap. Inilah favorite food aku. Okay? Jangan fikir. Sebab saya dalam masa, tahun lepas, dalam masa setahun, saya boleh tutup kedai, lepas tu tutup spa, lepas tu saya buka spa yang baru. Now saya tutup balik sebab lockdown. Lepas tu kena fully monthly tu saya kena bayar sewa. Tapi kedai tutup, last time saya tutup. Memang tutup terus lah. Jadi saya macam pening, tak tahu nak buat apa. Right? So, my advice, selalu bertanyakan pada orang yang betul. Right? Orang yang betul macam mana tahu? First, selalu bertanya. Kedua, bertanya pada orang yang betul. You ada pernah tanya sesiapa? Alright. I believe you mesti bertanya sebab otak you. Tapi tadi tu mungkin Sebab otak you jenis yang you perlukan data, you perlukan history, you perlukan something untuk you buat decision. Orang jenis macam you, Puan Zarashima, you are jenis perfectionist. Right? You memang jenis perfectionist. Semua nak cantik je, semua nak tersusun je, semua nak perfect je. Sebab nak perfect tu yang akan ambil masa. Right? Kena gerak dulu baru fikir macam mana nak cantikkan. You kena gerak dulu fikir macam mana nak detailkan. You kena gerak dulu fikir macam mana nak perfectkan. Puan Zarashima, me myself dengan you, kita ada otak pattern yang sama. Bila I tahu pattern otak ni bagus, memang bagus. Tapi ada kekurangan, ada keburukan, ada kelemahan dia. So bila I tahu kelemahan ni, yang ini kita nak counter, yang ini kita nak kuatkan. I nak perfect for sure. Tapi I kena counter dulu kelemahan supaya I boleh perfectkan terus. Alright? I banyak belajar pasal metafizik, banyak belajar pasal otak, banyak belajar pasal karakter, banyak belajar pasal human behavior, psychology and so on. Itu memang my interest, minat I. So, bila I tengok you, I dah tahu dah macam mana you exactly. So, my advice, just dapatkan data dari orang yang betul dan seorang je. Jangan tanya ramai orang. Sebab you jenis nak dengar banyak pendapat. Tanya satu orang saja dan teruskan dahulu. Dalam bisnes ni tak ada apa yang salah. Trust me. Cuma yang ada mungkin salah faham. Okay? So, just buat je dulu. Ada orang advice, mungkin tak betul untuk you. Tapi orang lain pernah buat, benda tu betul. Kenapa tak betul untuk you? So, mungkin tak kena dengan keadaan you, mungkin tak kena dengan kawasan you, mungkin tak kena dengan emosi you, mungkin tak kena dengan financial you. I don't know. Could be. Alright? So, try dengar advice someone, then proceed. Execute. Action. Boleh, Puan Zarashima? Ni baru satu soalan tapi penuh pula saya jawab. Detail pula kan? Itulah. Tapi membantu sangat lah. Sebab saya memang tengah down. Okay. So, kalau you tengah down, jom kita up. Jom kita up semua. Okay, boleh up semua. Okay. Oi, betul-betul up tu. Alright. Puan Zarashima, saya gurau punya. Okay, Puan Zarashima relax. Nampak sangat stres tu. Dah lama tak happy. Okay. So, Puan Zarashima, please guna pakai ID ni. Alright. Let me know kalau you perlukan bantuan I lagi. Okay? Okay. But basically, it's more than half an hour. Betul ni? Betul-betul. Dah kemurungan dah, kelaparan.
Alright. Kami ada meeting daripada pukul 9.30 pagi tadi, terus sambung dengan Puan Zara Shima pula. Terima kasih. So, Puan Zara Shima, I wish suggestion saya ni dapat bantu you banyak untuk you let go masalah you dan you bangun terus execute. Oh, Puan Cik D kita terus lapar tu. Wah, aku nak makan lah, keluar terus. Alright. Biarkan dia, kesian dia. Okay. So, Puan Zara Shima, is everything okay? Okay. Right, awesome. Alright. So please update me what is your progress dalam WhatsApp. Let me help you. Okay? Okay, boleh? Awesome. Itu saja Puan Zara Shima. Thank you so much. Okay, terima kasih. Thank you juga. Okay. Okay. Assalamualaikum. Bye.